yang alim dengan isi kandung Quran. Minhajul Abidin. Minhajul Abidin 199. Minhajul Abidin 199. Nah, sini hujan cuaca agak kurang baik, jadi line tak berapa okey tu. Saya minta maaf lah sahabat, kawan-kawan ni ngaji secara online line tak okey. Assalam. Baik. Minhajul Abidin 199. Dan engkau lihat akan dia qari. Qari ni mana orang pandai Quran, orang yang alim Quran, orang yang faham erti maksud Quran, orang yang menanggung Al-Quran. Dan engkau lihat akan qari, dengki akan sebandingnya, yakni penyakit hasad ni dia boleh duduk pada kita orang awam, orang jahil dan juga orang alim. Sebab tu kita kadang-kadang dapati orang alim dengki sesama orang alim. Ulama dengki sama ulama, qari dengki sesama qari. Contohnya kita tak seronok tengok orang lain anak murid ni lebih ramai daripada kita. Kita jadi iri hati bila tengok orang lain murid ni lagi ramai daripada kita. Kita jadi iri hati. Timbul di dalam hati kita perasaan supaya orang berpaling daripada ulama tadi. Padahal ulama tadi menyampaikan ilmu yang benar. Padahal ulama tadi menyampaikan ilmu yang betul, akidah yang betul, syariat yang betul. Kemudian dia memiliki anak murid yang ramai, pengikut yang ramai contoh. Lalu timbul di dalam hati kita perasaan iri hati. Kita mengharap-harap supaya orang berpaling meninggalkan dia. Itu penyakit-penyakit yang ada pada orang yang berilmu pula. Wal'iyadza billah min dzalik.
minta Allah jauhkanlah. Minta Allah jauhkan. Adapun seandainya seseorang yang berilmu tadi dia menyampaikan syariat yang salah, dia menyampaikan akidah yang salah, baru selesa Abang Osman. Malu-malu Abang Osman. Bila tadi saya tengok Abang selamat, relax. Duduk atas tak apa, tak ada masalah. Adapun kalau seandainya yang menyampaikan agama tadi membawa fahaman yang salah, membawa ajaran yang salah, membawa akidah yang salah, itu tidak salah. Di dalam hati kita ada hasad, maknanya iri hati dengan dia. Kita mengharap-harap supaya orang berpaling daripada dia. Itu diharuskan. Itu tidak termasuk di dalam hukum dengki yang haram. Itu tak masuk dalam hukum dengki yang haram. Kerana kita berhasrat supaya orang berpaling meninggalkan dia kerana kemaksiatan dia mengajar, menyebarkan ilmu yang salah. Itu tidak salah. Itu tidak berdosa. Itu tidak menghapuskan pahala amalan kita. Jadi itu yang dinamakan hasad kerana Allah Ta'ala. Hasad kerana agama. Kita mengharap-harapkan supaya manusia meninggalkan daripada mengambil ilmu daripada dia. Kerana apa? Kerana kita tidak suka, kerana kita tidak redha, kerana kita tidak seronok, kerana kita tidak setuju dengan fahaman yang diajarkan. Kerana fahaman dan ajaran yang diajarkan itu boleh merosakkan masyarakat, merosakkan akidah, merosakkan syariat. Jadi dengan sebab itu, kalau timbul di dalam hati kita perasaan supaya orang berpaling meninggalkan dia, itu hukumnya hasad yang diharuskan. Adapun ulama yang benar, ulama yang menyampaikan hukum hakam yang betul, akidah yang betul, tiba-tiba di dalam hati kita terdapat perasaan supaya orang lain meninggalkan dia, sedang dia menyampaikan agama yang betul. Kita cemburu, kita tak seronok tengok sebab dia memiliki anak murid yang ramai, pengikut yang ramai. Maka itu hukumnya haram. Itu dengki yang hukumnya haram, menghapuskan segala pahala amal kebajikan kita. Jadi hati-hati dengan penyakit hasad. Ada hasad yang diharuskan, ada hasad yang diharamkan. Hasad yang diharuskan tadi iaitu mana? Kita iri hati kerana dia melakukan kemaksiatan dengan nikmat tu. Jadi kita tak seronok, kita tak suka sebab dia menyampaikan benda yang merosakkan masyarakat, yang merosakkan agama. Itu yang sebab kita tak suka. Jadi kita harap supaya orang meninggalkan dia, jangan mengaji dengan dia, jangan belajar dengan dia, jangan menadah, jangan dengar ceramah dia lagi. Sebab apa? Sebab kita tidak suka dengan ilmu yang disampaikan kerana merosakkan masyarakat. Maka itu hukumnya harus tidak berdosa. Tapi seandainya dia menyampaikan agama yang betul, fahaman yang betul, akidah yang betul, tiba-tiba kita berharap mudah-mudahan orang meninggalkan dia, orang jangan mengaji dengan dia, itu salah. Itu dengki yang hukumnya haram. Na'udzubillah. Dan engkau lihat akan dia qori tadi, dengki akan sebandingnya atas barang yang didatang akan mereka itu.
daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kurnianya Allah, hingga terkadang sampai daripadanya yang demikian itu kepada tempat yang menanggungkan dia qari, ataupun dia tempat atau yang jahat-jahat, yakni perkelahian. Jadi pergaduhan di antara qari tadi, jadi perkelahian di antara orang yang ada agama. Na'udzubillah min zalik. Nak cerita di sini, tipu daya syaitan dan nafsu itu sentiasa ada. Walaupun di sisi orang alim, ada juga hasutan daripada syaitan iblis, nafsu, yang mana bertujuan untuk membinasakan pahala amal kebajikan. Bukan bermaksud bila orang tu belajar, orang tu alim, syaitan dan nafsu akan meninggalkan dia. Syaitan dan nafsu tidak lagi mengganggu dia, tidak. Gangguan syaitan, nafsu, iblis ni akan sentiasa ada. Di sisi orang jahil, di sisi orang yang belajar, di sisi orang yang beramal, tetap akan ada hasutan ataupun permainan daripada nafsu dan syaitan yang bertujuan untuk merosakkan dan membinasakan amalan kita. Dan berkata-kata dengan mereka dengan membuka kemaluan yang tiada mengerjakan atasnya oleh orang fasik atau orang fajir. Sehingga apabila timbul dalam hati kita ni penyakit hasad, iri hati, di antara kejahatan yang lain yang akan timbul dalam diri kita, kita akan sanggup memalukan orang. Kita akan menceritakan keaiban dia, kita akan ceritakan kelemahan dia pada orang ramai. Itu penyakit hasad tu dibenci oleh Allah. Penyakit hasad ni apabila ada dalam hati, hukumnya haram. Sifat yang haram ada dalam hati, di antaranya sifat hasad dan dengki. Hukumnya haram. Wajib buang. Siapa pun wajib buang penyakit hasad ni, wajib buang. Kalau tak buang, kalau kita simpan, percayalah kita tidak akan ada pahala kebajikan. Kita tidak akan dapat pahala kebajikan yang kita buat. Kerana Nabi dah bersabda, orang dengki ni kebajikannya dipadam oleh Allah. Jadi hati-hatilah. Nanti penat kita atas dunia, sembahyang, mengaji, sedekah, tutup aurat. Yang laki-laki tunaikan tanggungjawab cari nafkah pagi, petang, siang, malam. Yang isteri khidmat dengan suami, rumah tangga macam-macam, tapi tak dapat kebajikan sebab dalam hati ada hasad, dengki. Jadi jangan. Orang nak hasad tak apa, kita jangan. Orang nak hasad dengan kita tak apa, kita jangan hasad dengan orang. Makin banyak orang hasad dengan kita, makin banyak kebajikan yang kita terima. Jadi jangan dibalas. Orang hasad jangan balas dengan hasad, jangan. Doakan dia yang baik-baik. Itu baru nama kita baik, baru kita nak jadi baik macam tu. Kalau orang hasad, kita balas dengan hasad, mana 2 kali 2 kali 5 lah. Mana dua-dua ni dibenci, dicela oleh Allah. Dia orang nak hasad tak apa. Kita jangan hasad. Kita jangan hasad. Bila orang lain dapat nikmat, lagi pula dia menggunakan nikmat itu kepada perkara yang baik, maka doakan supaya dia diberi taufik oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu. Itu cara dia. Bukan mendoakan supaya hilang nikmat tu. Jangan. Itu namanya dengki. Kita tengok orang tu kaya, doa, ya Allah mudah-mudahan dia bersyukur dengan nikmat kekayaan dia. Tengok orang tu bahagia, rumah tangga dia, doakan, ya Allah mudah-mudahan dia bersyukur dengan nikmat kebahagiaan rumah tangga dia. Macam tu.
Bukan doakan supaya bercerai-berai, supaya bergaduh, jangan. Dan kerana makna inilah, kata Sufyan Ats-Tsauri, tiada aku takut atas darahku. Tiada aku takut atas darahku, makna aku tak takut darah aku ni tumpah, melainkan daripada orang qari dan ulama. Apa maksud dia? Sebut di sini, aku tidak menaruh bimbang tertumpahnya darahku, melainkan daripada para qurra dan ulama. Itu maksudnya. Maka para pendengarnya, yakni para pendengar alim ulama dan qurra tadi telah membantah perkataannya itu, telah membantah perkataannya itu. Jadi orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini, dia membangkang, maka diengkarkan orang akan dia akan perkataan daripada yang demikian itu. Jadi orang yang tak faham, dia membantah apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Sebab Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Aku tidak risau, aku tak bimbang seandainya darah aku tu tertumpah, melainkan daripada orang qari dan ulama. Jadi orang, apabila orang mendengar perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi, maka ada yang ingkar, makna yang membangkang akan perkataan dia. Maka katanya, tiada aku berkata akan perkataan itu, sesungguhnya telah berkata akan dia oleh Ibrahim An-Naqai. Maka menjawab beliau, bukan aku yang mengatakannya perkataan itu, sesungguhnya yang mengatakan demikian ialah Ibrahim An-Naqai. Siapa dia Ibrahim An-Naqai ni? Ibrahim An-Naqai, nama dia Abu Muhammad Atha bin Abu Rabah Al-Qurashi. Ini periwayat hadis yang bersanad sampai sanadnya kepada Aisyah dan Abu Hurairah. Baik. Dan daripada Atha dan daripada Atha kata, bagiku Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, peliharakan oleh kamu akan qurra dan peliharakan daku serta mereka itu. Makna berhati-hati kamu terhadap berhati-hatilah kamu terhadap semua alim ulama dan juga qurra. Berhati-hati. Dan berhati-hati juga maksudnya terhadap diriku yang sama, yang bersama mereka. Jadi kata Ibn Atha tadi, kata Atha ni, katanya bagiku Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala, perkara peliharakan olehmu akan qurra dan peliharakan daku serta mereka itu. Makna hati-hati, hendaklah kamu berhati-hati, hendaklah kamu berwaspada, hendaklah kamu jaga-jaga daripada orang alim, ulama dan juga qurra, dan hendaklah kamu berhati-hati daripada diri aku, yang mana aku ni adalah di antara mereka itu. Aku ni termasuk dalam, aku ni seringkali berserta dengan mereka itu, aku ni sebahagian daripada mereka itu. Maka jikalau aku menyalahi kasih mereka itu bagiku di dalam satu buah delima, maka kataku bahawasanya ia manis
dan berkata ia bahawasanya ia masam, nescaya tiada aku sentosakan dia daripada bahawa mengusahakan dengan darahku kepada sultan yang zalim. Maknanya kalau penyakit hasad ni yang ada pada orang alim ulama ni, contohnya ada pertelingkahan dalam nak makan buah je. Kalau aku kata buah ni masam, tiba-tiba mereka tak setuju dengan perkataan aku tadi, nescaya dia sanggup melaporkan kepada sultan agar aku ni dibunuh ataupun diambil tindakan. Nak cerita penyakit hasad tadi tu yang ada dalam hati-hati orang yang ada ilmu. Kadang kecil je punya pasal, benda masalah je, khilaf sikit je, tapi boleh menimbulkan penyakit hasad yang boleh menarik kepada kebinasaan. Dan daripada Malik Ibn Dinar berkata bahawanya aku terima saksi Al-Qurra atas segala makhluk, dan tiada aku terima saksi setengah daripada mereka itu atas setengahnya, kerana bahawasanya aku dapat akan mereka itu sangat hasad, yakni setengah akan setengahnya. Subhanallah. Malik bin Dinar berkata bahawa aku terima saksi Qurra atas segala makhluk, dan tiada aku terima saksi setengah mereka itu daripada Qurra tadi. Tapi ada juga di kalangan Qurra alim ulama, orang yang ada ilmu agama, aku tak terima pun penyaksian daripada mereka. Sebab apa? Kerana bahawasanya aku dapati akan mereka itu di dalam dirinya ada penyakit hasad, yakni saling berdengki, saling berdengki. Bila dia tak sehaluan, lalu dia sanggup menuduh macam-macam. Bila tak sealiran dengan dia, sanggup dia mengkafirkan. Bila tak sealiran dengan dia, sanggup dibida'ahkan. Nampak dah tu penyakit hasad. Tengok Habib Omar Al-Hafiz, berapa ramai orang hasad dengan dia. Habib Omar, berapa ramai orang hasad dengan dia. Dikatakan macam penyembah kubur lah, penyembah capan lah, pembawa khurafat lah. Nampak tak? Sebab apa? Tak aliran dengan mereka. Jadi sanggup dia memfitnah, menghasut masyarakat supaya jangan mengambil ilmu daripada Al-Habib Omar. Atau penyakit hasad lah tadi, yang membuat fitnah tadi, yang menghasut tadi di kalangan orang yang ada ilmu juga. Nampak tak tu? Cari kesilapan, apa yang ada salah pada Habib Omar ni. Tengok cara semayang je, habis semua nak cari. Nampak tak tu? Nak jadikan modal, nak jadikan modal supaya menghasut masyarakat, meninggalkan para habaib. Jadi jangan mengambil para habaib ni sebagai guru dan sebagainya. Itu penyakit hasad yang ada di dalam diri orang yang ada ilmu. Masya Allah, bahaya.
Maknanya kalau penyakit hasad ada di kalangan kita orang awam pun keji dah. Penyakit hasad ni keji ke mana-mana pun. Lebih-lebih lagi sangat-sangat keji apabila penyakit hasad ini duduk pada orang yang ada ilmu. Itu lebih buruk lagi, maksudnya lebih keji lagi. Padahal dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang hadis, dia tahu macam-macam ilmu, tapi masih dalam hatinya ada penyakit hasad, dengki. Nampak tak? Cuba nak cari kesalahan. Allah. Tengok akhlak Abi Omar macam ni. Tak pernah lagi tengok dia mencela, mengkafirkan, membida'ahkan, cari salah orang, tak ada. Dia terus dakwah ni. Siapa yang nak terima, siapa yang tak nak terima terpulang. Tak macam satu puak lagi duk cari. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki nak tengok mana salah. Jadi hati-hatilah kita orang awam. Hati-hati kita ni orang awam. Kita masyarakat ni kena berhati-hati, kerana di kalangan orang yang ada ilmu agama tu juga dalam hatinya ada penyakit hasad dengki yang jauh lebih hina daripada hasad dengki yang ada di dalam hati orang yang jahil. Dan daripada Fudail bahawasanya berkata ia Fudail bagi anaknya, "Hei anakku, belikan olehmu bagiku satu kampung yang jauh daripada Qori." dan daripada Malik Ibn Dinar, dan daripada Fudail bahawasanya berkata ia Fudail bagi anaknya. Jadi Fudail berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, belikan olehmu bagiku satu kampung." Makna belikan aku rumah, carikan aku tempat tinggal yang jauh daripada Qori. Carikan aku rumah yang jauh daripada orang yang ada ilmu. Pelik ya dengar pasal pula orang makin nak rapat dengan alim ulama ni. Tapi dia nak duduk jauh pula. Sebab apa tu? Tiada bagiku dan tiada bagi kaum, jika nyata daripada aku tergelincir dicarinya dan akan daku, dan jika nyata atasku nikmat dengki mereka itu akan daku. Makna dia ni nak menceritakan dia takut dengan golongan yang ada ilmu ni, yang di dalam hatinya ada penyakit. Aku takut kalau aku duduk berjiran dengan jenis orang yang ada ilmu yang macam ni, nanti kalau aku membuat kesilapan, kalau aku buat kesilapan yang kecil, mereka akan mencela-cela aku. Dia akan menghina-hina diri aku.
Dan apabila aku dapat nikmat, mereka akan berhasad dengki terhadap aku. Yang dimasukkan tadi siapa? Qori dan ulama tadi. Mana orang yang pandai Quran, pandai hadis dan ada ilmu agama. Tapi bukan semua bukan semua, cuma dia nak bagi tahu. Maknanya penyakit hasad yang ada dalam hati orang yang berilmu ni jauh lebih hina, jauh lebih keji, jauh lebih bahaya daripada penyakit hasad yang ada pada orang awam. Maknanya tak padan, tak patut penyakit tu ada di dalam diri yang orang berilmu. Sepatutnya tak ada. Tak patut. Tapi oleh kerana tadi dipengaruhi oleh nafsu, tertipu daya dengan syaitan, maka timbul di dalam hatinya penyakit hasad. Penyakit hasad dengki sesama orang yang ada agama. Dan kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang didapati juga ada orang yang berilmu agama ni, mereka suka mencaci, mencela orang awam. Bila orang awam tadi duk buat maksiat, dia akan cela sehabis-habis ni. Dan bila dia tengok nikmat ada pada orang awam tu, dia akan berhasad dengki, bersangka yang bukan-bukan. Na'udzubillah. Berlaku juga na'udzubillah min zalik. Itu yang dimaksudkan oleh Fudail tadi. Sebab dia berhati-hati, dia takut dibimbang dengan alim ulama yang ada dalam hatinya hasad. Sebab tu dia cakap dengan anak dia, tolong carikan aku rumah yang jauh daripada alim ulama. Aku tak nak duduk dekat-dekat. Nanti kalau dia nampak kecelaan aku yang sikit, dia akan cela-celanya aku. Kalau dia nampak aku dapat nikmat, dia akan berdengki dengan aku. Na'udzubillah ni. Allah. Nampak tu orang-orang yang ada ilmu ni, dia kena jaga akhlak dia. Dia kena jaga akhlaknya baik-baik. Sebab apa? Akan jadi fitnah. Orang awam akan cuba menjauhkan diri. Orang awam macam masyarakat ni akan cari alasan untuk tak nak dekat dengan alim ulama, kerana ada alim ulama yang bersifat begini. Jadi macam mana kalau dah orang tak suka dengan kita, macam mana kita nak menyampaikan agama? Sebab tu Nabi SAW akhlaknya terbaik, akhlaknya mulia. Sebab tu ramai yang terpikat dengan agama Islam sebab akhlaknya Nabi SAW. Bukan sebab perang, bukan dengan sebab pedang, tak. Sebab akhlak dia tu, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang memeluk Islam, ramai yang cair hatinya dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sekeras apa pun hatinya, akhirnya cair juga sebab dia lembutnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia tak ada mencela sebarang. Orang-orang yang minum arak pada waktu tu, dia tak cela sebarang. Dia menyampaikan agama tadi dengan penuh kelembutan, dengan hikmah. Tapi ada tempat-tempat Nabi cela juga. Ada tempat-tempat Nabi marah juga. Tapi ada tempat-tempat Nabi menegur dengan cara yang penuh lemah lembut, yang penuh hikmah. Kita tengok baru ni kan dalam media ni, yang ada siapa LGBT orang, dia tanya Habib Umar soalan ni, ada jumpa tak ada? Dia kata macam mana kami ni golongan ni, macam mana? Habib Umar tak bantai. Habib Umar tak bantai. Padahal LGBT tu bukan kecil-kecil punya maksiat ni. Tapi tengok macam mana punya maksiat ni. Tapi tengok macam mana cara Habib Umar menyampaikan, memberi nasihat. Dia tak cela, dia tak kata ini ahli neraka apa pun, tak ada. Itu baru betul ulama, itu baru betul itu baru betul ulama. Dia menyampaikan tu tepat, tapi dengan penuh kelembutan. Itu hebat. Kemudian katanya musannif lagi, dan demikian lagi engkau
Kau lihat akan mereka itu siapa? Qari dan ulama. Kau tengok, kau lihat ada di kalangan alim ulama, ada di kalangan orang yang berilmu, itu takabur, makna sombong di dalam diri dia. Sombong di dalam dirinya, merasakan dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih alim, lebih taat kepada Allah, dan memandang rendah kepada orang yang lain, dan mencela, menghina orang lain. Dan demikian lagi engkau lihat akan mereka itu qari, sombong, qari. Dan demikian lagi engkau lihat, makna engkau dapati akan mereka itu qari, orang yang pandai Quran, yang alim Quran, yang alim ilmu agama, ilmu akhirat, takabbur di dalam hati ada penyakit sombong atas segala manusia, dan meringankan dengan mereka itu manusia, hal keadaannya kuning pipinya. Apa maksudnya? Memalingkan muka daripada orang awam. Bila orang awam berselisih dengan orang awam, dipandang tempat lain, sebab merasakan dirinya mulia. Na'udzubillah. Itulah benda-benda yang menyebabkan hati manusia jadi liar. Hati manusia jadi liar. Hati manusia jadi liar daripada orang alim tadi. Sabar. Lain tak okey. Musim hujan ni, satelit sana kat atas tu ada jerebu ada gangguan. Jadi kadang-kadang kau lihat ada orang alim masam mukanya dengan orang awam, padahal dia ada ilmu, tapi bila berdepan dengan orang awam, mukanya masam. Kalau bercakap dengan orang awam, dipalingkan muka tempat lain. Na'udzubillah. Sebab dalam hati ni tadi ada takab. Aku mulia, aku orang hebat. Aku hebat. Aku orang mengaji lama. Aku banyak ibadat, aku banyak ilmu, aku banyak mengajar. Buat apa nak layan dengan orang macam ni? Na'udzubillah, ya Allah. Allah akan merendahkan dia serendah-rendah tempat. Allah akan menghina dia sehina-hina tempat. Orang yang takabur ni, walaupun dia alim, walaupun dia ulama besar, tapi dalam hatinya ada sombong tadi, Allah akan merendahkan dia serendah-rendah tempat. Na'udzubillah. Dan masam mukanya. Dan masam mukanya. Ngaji pagi petang, ngaji pagi petang siang malam, dah solat, jaga solat,
lagi dah mula timbul dalam hati rasa hebat, rasa takabur. Dosanya lebih besar daripada dosa waktu kita zaman jahiliyah dulu. Lagi rendah lagi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Jangan main-main. Jangan main-main Jadi sebab itulah hikmahnya Allah Ta'ala menjatuhkan kita. Allah Ta'ala menjaga kita ni dengan apa? Allah mentakdirkan hamba tadi jatuh dalam maksiat supaya dia sedar yang dia tetap berhajat, bergantung kepada pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan. Supaya dia tak memandang kehebatan diri dia. Maksiat yang macam mana? Apa-apa saja maksiat. Apa maksud maksiat? Tidak taat kepada perintah Allah lah. Sama ada maksiat dengan dosa kecil ataupun dosa besar. Contoh kita mengaku baik, tapi contohnya siang tadi ada juga mata kita memandang aurat orang, contoh. Dah mana hebat kita? Mana hebat kita yang kita kagum dengan diri kita, kata hebat, dosa kecil pun tak boleh je. Mana hebat kita? Nampak tak tu? Macam mana kita nak mengangkat diri kita orang yang hebat, nak kata kita ni kekasih Allah, orang yang hebat, sedangkan dosa kecil pun kita tak boleh nak tahan. Memandang, maksudnya melihat aurat orang tu jatuh dalam dosa kecil. Dah kalau hebat, kenapa dosa kecil pun tak boleh tahan? Kenapa hasutan yang macam tu pun tak boleh lawan? Kalau hebat, nampak tak tu? Jadi di situ menyedarkan kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala mentakdirkan dia jatuh dalam melakukan dosa besar. Contohnya terlepas daripada mulutnya perkataan-perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan dengan mak bapak dia. Bukankah tu dosa besar? Tu derhaka pada ibu bapa contohnya, derhaka pada suami contohnya. Jadi situ sebenarnya nak menyedarkan yang kita ni hina, yang kita ni banyak dosa. Jangan mengaku baik, jangan memandang orang lain hina. Sebab ada masih banyak lagi kehinaan, kesalahan, kelemahan yang perlu kita perhatikan dalam diri kita sendiri. Kenapa kita suka nak baiki kejahatan orang? Kerana kita nampak diri kita dah baik. Sebab tu kita sentiasa nak repair orang lain. Sebab kita nampak orang lain jahat, orang lain tak sempurna, orang lain banyak dosa maksiat. Bila kita pandang diri kita, kita nampak tak ada kecelaan, tak ada kesalahan. Sebab itulah kita ni suka nak cari dosa orang. Kita tak nak baiki diri kita sebab kita tak nampak kejahatan yang ada pada diri kita sendiri. Habis masa kita gunakan untuk teropong, selak, cari kelemahan orang lain, padahal dosa kita lagi banyak lagi daripada dosa orang lain. Kita sendiri tahulah dosa kita. Kita sendirilah kita kena tahu dosa kita. Tapi kalau kita tak belajar pun masalah juga. Macam mana kita nak tahu yang kita buat tu dosa? Sebab tu Nabi kata wajib belajar. Bila kita belajar baru tahu yang mana taat, yang mana maksiat. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu yang kita buat ni, sikap yang macam ni Allah benci ke Allah cela, kita tak tahu. Tapi bila kita belajar, kita akan tahu ni salah, ni salah, yang ni tak salah, yang ni Allah suruh, yang ni Allah larang. Itu bila belajar. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi fariidatun. Menuntut ilmu tu fardu, mesti wajib, tua muda, laki perempuan. Mengaji, belajar agama, nanti kita akan faham mana yang Allah redha, mana yang Allah tidak redha. Di situ nanti baru kita boleh cari benda-benda tu dalam diri kita. Oh, diri aku ni banyak lagi membuat benda-benda yang Allah benci, contoh. Atau seperti bahawasanya ia telah dapat yakin akan kebahagiaan dan celaka bagi segala manusia. Kemudian serta yang demikian itu memakai akan pakaian orang yang mutawadha daripada kain bulu dan lainnya. Ni jenis-jenis lah. Ada orang
dalam hatinya timbul penyakit ujub, timbul dalam hatinya penyakit takabur kerana dengan pakaian yang dipakai. Contohnya, saya pakai baju yang murah-murah je. Saya pakai baju yang compan-camping je. Kainnya kasar-kasar je. Bukan baju mahal lah maksudnya. Saya pakai pun kenderaan pun pakai kereta murah-murah je. Jadi saya merasakan yang diri saya ni ahli ibadat. Saya merasakan yang saya ni orang yang zuhud dengan dunia. Jadi di situ saya merasakan diri saya mulia daripada orang lah. Duduk kat traffic light, tengok kereta sebelah mewah, ini semua orang cintakan dunia. Ini semua ni orang cintakan dunia. Tengok kereta berpuluh ribu, ratus ribu, pakaian mahal-mahal. Ni tengok, aku ni pakai baju yang murah-murah je, kain kasar-kasar je. Aku ni bencikan dunia. Kenderaan pun pakai asalkan boleh bergerak sudah. Maksudnya dia jadikan benda tu sebagai asbab merasakan dirinya lebih mulia di sisi Allah. Memang hakikat zuhudnya begitu. Maknanya tak suka kepada benda yang lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Memang betul lah, maksudnya tak perlu nak mewah-mewah dengan kenderaan, tak perlu nak mewah-mewah dengan pakaian. Tapi ada perangkap syaitan kat situ. Walaupun kau dah membuang dunia, masih lagi ada perangkap syaitan kat situ. Kerana martabat orang zuhud ni martabatnya tinggi di sisi Allah, maka akan datanglah syaitan, iblis yang mencari jalan bagaimana nak menjatuhkan kedudukannya di sisi Allah. Lalu ditimbulkan dalam hatinya bisikan-bisikan supaya merasakan dirinya lebih mulia daripada orang lain. Nampak dah tu, mana-mana ada perangkap ni. Dulu kita sibuk dengan dunia, kita dah buang dunia, dia datang lagi. Dulu dia suruh kita cari dunia. Kita dah buang dunia, dah nak tumpu kepada ibadat, nak bersederhana, nak qanaah, dia datang hasut lagi. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau makna jangan sekali-kali kau merasakan bahawasanya syaitan ini akan mengalah, akan berhenti daripada mengganggu. Jangan kau ada rasa dalam hati, aku ni nanti sampai satu peringkat syaitan ni akan tinggalkan aku, dia tak akan kacau dah. Jangan. Itu semua sangkaan yang sangat-sangat salah. Selagi tak keluar roh kita daripada jasad kita, dia takkan tinggalkan kita. Dia akan usaha merosakkan kita. Kalau boleh, dia nak menjadikan kita ni kafir dengan Allah. Sebab tu syaitan bukan sahaja dia tujuan dia menghasut kita membuat maksiat, tetapi matlamat yang sebenar-benar syaitan ni apa? Nak merosakkan pegangan kita terhadap Allah. Supaya apa? Sebab apa? Sebab mana-mana orang yang rosak pegangannya terhadap Allah ni, garanti akan masuk neraka. Kan Allah Ta'ala dah bagi tahu, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa besar, melainkan dosa apa? Mensyirikkan Allah. Sebab tu dia akan hasut kita ke situ. Dia takkan puas hati setakat kita tak solat, setakat maknanya hamba Allah tak solat, hamba Allah minum arak, hamba Allah dedah aurat, hamba Allah berzina, berjudi, bunuh orang contohnya. Dia tak puas hati lagi. Bukan tu matlamatnya. Sebab orang-orang ni masih lagi berpeluang mendapat keampunan Allah. Sebab tu dia akan tarik kita supaya jadi kufur. Maka Allah SWT dalam syariat, dalam agama menyuruh kita bertaubat apabila kita jatuh dalam dosa-dosa tadi. Kena bertaubat supaya jangan disebabkan dosa-dosa maksiat yang kita buat tadi mematikan hati kita. Bukankah setiap dosa itu nanti akan menjadikan bintik hitam dalam hati kita? Dosa kecil, lebih-lebih lagi dosa besar. Maknanya kalau dosa-dosa kecil ataupun dosa besar yang dah menghitamkan hati ni, kalau kita tidak bersihkan kembali dengan bertaubat kepada Allah, lama kelamaan hati kita akan jadi mati. Bila hati hamba tadi dah mati, dia akan mudah terjatuh kepada benda yang mengkafirkan dia dengan Allah. Hati dah mati, dah tak ada rasa takut dah dengan Allah, dah tak ada hormat dah dengan Allah. Jadi dia akan sanggup membuat apa sahaja. Nampak tak cara syaitan tadi tu nak menarik kita kepada kekufuran tu?
Mengajak kita buat dosa, mengajak kita buat maksiat, menghalang kita daripada bertaubat, supaya hati kita yang asalnya bersih semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor, semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam, semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin mati. Ini bila dah mati, ada peluang cerah untuk orang ni jatuh kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Jadi waspadalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian serta jangan menginginkan itu memakai akan pakaian orang yang mutawadhi daripada kain bulu dan lainnya. Dia bermegah-megah, memandang dirinya hebat di sisi Allah sebab dia mengenakan pakaian yang murah-murah, yang robek-robek, yang bertampal-tampal contohnya, supaya disangkakan dia ahli ibadat. Ada juga yang penyakit macam tu, saja pakai macam tu supaya orang yang memandang mengatakan, contoh macam ni lah, saya datang ke kuliah, saya saja pakai baju yang dah bertampal contohnya, pakai koyak gambar, berjahit sini, berjahit sana, dengan niat saya supaya orang kagum dengan kezuhudan saya. Faham tak tu? Maknanya saya harap orang yang nampak, orang yang mengaji, orang yang nampak, supaya mereka memuji saya, mengatakan, oh dia ni dahsyat, dia ni memang ahli akhirat. Tengoklah pakaian dia, memang zuhud, bertampal-tampal. Itu yang saya nak, itu yang saya harapkan dalam hati orang-orang yang melihat saya. Nampak tak? Situlah dosa besarnya, situlah maksiatnya. Nak dikata orang yang zuhud, nak dikenal sebagai orang yang zuhud, nak dikenal sebagai ahli ibadah, nak dikenal sebagai ahli akhirat. Situlah dosa besarnya. Na'udzubillah. Jadi macam-macam cara syaitan ni dia tipu kita. Kalau pendek kata, buat salah, tak buat pun salah, macam tu. Tapi kena buat juga kau mana-mana pun. Kena buat. Berzuhud tadi timbul penyakit macam tu dalam hati saya. Maka jangan disebabkan timbul penyakit tu dalam hati saya pun berhenti daripada berzuhud dengan dunia, saya pergi kejar dunia balik. Itu pun perangkap dia juga. Makna istiqamahlah dengan zuhud tadi, cuma baiki hati. Contoh, dulu saya dedah aurat, dulu saya tak bertudung. Bukan saya lah, saya tak, memang tak bertudung. Dulu saya free hair. Sejak 2-3 menjak ni, saya dah tutup aurat saya, dah hands up. Tiba-tiba bila saya dengar ceramah-ceramah gini, kebetulan benda tu memang ada dalam hati saya. Dah saya hijrah, tak nak mengaji, saya semata-mata nak hijrah aja, tak nak menuntut ilmu. Jadi saya terperangkap lah dengan permainan syaitan tadi. Lalu timbullah dalam hati saya ujub, riak, takabur. Dah mulalah saya pandang kawan-kawan saya yang tak hijrah ni orang jahat, orang keji, orang hina. Tiba-tiba terdengar ceramah-ceramah contohnya, astagfirullahalazim. Maknanya benda ni ada dalam hati aku. Sejak aku dah hijrah ni, aku ada, dalam hati aku ada penyakit macam tu. Maka saya pun ambil keputusan, mulai besok saya akan dedah aurat balik. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Ada juga yang kena perangkap macam tu. Ada juga yang kena perangkap macam tu. Sebab tu suruh mengaji, belajar. Sebab tipu daya syaitan ni banyak jenis. Banyak jenis. Macam tadi saya rasakan pada saya yang tak belajar, lebih baik saya dedahkan aurat daripada saya tutup aurat, timbul penyakit macam-macam, betul tak? Daripada saya dah tutup aurat tapi timbul dalam hati saya ujub, riak, takabur, lebih baik saya tanggalkan balik pakaian ni. Berasa macam logik juga tu. Tapi sebenarnya itu juga perangkap dia. Maka waspadalah. Awal kitab ni dulu Imam Ghazali kata dah, ibadat ni jalan yang bahaya. Jalan ni sangat-sangat bahaya. Kena ada ilmu nak berjalan ni, nak berjalan dengan ibadat ni kena ada ilmu, kena belajar. Kalau tak nanti kan pergi situ kena perangkap, patah balik kena perangkap, masuk simpang situ kena perangkap. Na'udzubillah min zalik. Dan ini tiada patut dengan dia bagi orang yang mengangkatkan diri dan takabur, dan tiada munasabah akan dia. Tak patutlah
Tidak patutlah, tidak layaklah ada penyakit yang sedemikian di dalam hati orang yang ada ilmu, yang dikatakan qurra, yang dikatakan qari tadi tu. Tak sepatutnya lah ada benda macam tu dalam hati. Tetapi adalah berlawan, dan tetapi orang yang buta itu tiada dilihatnya. Yang buta mata hati, dia tak akan nampak benda. Orang yang buta hati, walaupun dia belajar, walaupun dia mengaji, walaupun dia banyak beramal, tapi kalau hatinya buta, dia tak akan nampak penyakit hasad, dengki, penyakit ujub, penyakit takabur yang ada dalam diri kita. Wal'iyadzabillah min dzalik. Sebab itu kita kena doa banyak-banyak pada Allah supaya mencerahkan mata hati kita, supaya kita dapat melihat kesilapan dan kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah tutup mata dan telinga kita daripada mengetahui dan melihat tentang kedosaan, kemaksiatan orang lain. Sebab itu akan menambahkan lagi fitnah pada hati kita. Sebab hati kita ni bukan hati baik. Hati kita ni hati yang penuh dengan hasad, dengki. Lebih-lebih lagi bila kita ternampak, terlihat kejahatan, kelemahan orang lain, ini lagi menambahkan kejahatan hati kita. Sebab tu di antara benda yang kita nak kena doa, minta Allah tutup mata kita, tutup telinga kita, tutup pengetahuan kita daripada mengetahui dosa dan maksiat orang lain. Minta Allah tutup, sebab kita tak kuat. Sebab kita tak kuat, sebab hati kita tak bersih lagi. Hati kita tak bersih lagi. Contohnya, kalau contoh hati macam kita ni, bila dengar je benda yang tahya dah tidak tentang orang lain, dah mula dah kita bersangka-sangka. Tu sebab tu bahaya. Jadi minta Allah tutup, minta Allah jauhkan. Yang kita nak doa, ya Allah, kau tunjukkan kesilapan, kedosaan, maksiat aku yang aku buat, zahir dan batin, kau tunjukkan kepada aku, ya Allah, supaya aku dapat baiki secepat mungkin sebelum datangnya kematian aku. Itu lebih menguntungkan kita. Itu lebih memberi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu wa atam. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Bateri dah nak habis. Bateri dah habis. Tak cas mai. Cas sekejap. Pukul 10.40 10.40 10.45 ada satu kelas lagi insyaAllah. 10.45 insyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah bagi taufik insyaAllah. Amin amin. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Berehat sekejap. Patut minum yang belum makan. Terima kasih sahabat yang hadir, yang share, yang tap skrin. Terima kasih yang ada kongsi-kongsi rezeki. Barakallahu fikum.
Sama-sama. Sama-sama kasih, insya-Allah. Ini kalau balik